Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufaan dari MelakaFX.com. Apa khabar semua? Okey guys, so untuk pagi ini saya nak menjawab satu soalan daripada WhatsApp. Ada yang WhatsApp saya tanya, apakah hubungan di antara AUD USD dan juga NZD USD? Maksudnya apa? Kalau misal kata AUD USD naik, adakah NZD USD akan naik? Dan sebaliknya, jika dia turun, satu lagi pun akan turun. Okey. So, kita nak tengok dari segi fundamental dulu. Dari segi teknikal dulu. So, first kali bila kita nak tengok dia betul ke dia naik ataupun dia turun sama ni atau serentak ni, kita nak kena tengok time frame yang besar dahululah. Okay, first of all saya nak clear dulu yang lain-lain ni. Sekejap ini adalah antara yang saya selalu monitor lah. Anda boleh tengok dekat sini. Okay. Now, first kali ini adalah chart AUD USD. Okay, AUD USD daily chart. Okay, daily chart. So kalau anda perhatikan yang ini untuk yang paling rendah saya ingat in somewhere 1993 2020. So as per our screen lah. Yang ini pula yang paling tinggi tu sampai dekat 25 hari bulan 2. Okay, so lowest peak dan juga highest peak. Lowest peak 1993 2020, highest peak ni 25 hari bulan 2 tahun 2021. Okay, ini as per our screen, as per my screen. Now, untuk NZD USD, adakah dia pun sama juga? So kita tengok 1993 lowest sama. Okay, cun. Highest macam mana? Okay, 25 hari bulan 2. So basically samalah. Okay, sama dari segi low and high. Okay, satu. Right. So dari segi movement pula, kalau saya tengok dekat NZD USD dekat sini, dia ada satu high, higher high. Okay, high, higher high. Ini pun sama juga. See, dia ada high, higher, high. Alright. So high, higher, high. Ini pun high, higher, high. Okay. And then dekat AUD USD, dia ada satu pullback. Ini yang recent ni lah. Pullback dan ada satu breakout dekat sini. Okay. So this pullback, saya ambil high, lower high dan ada breakout dekat 14.4. Okay. So kita tengok kat NZD. Adakah sama? Okay. High, lower high. Tidaklah begitu break dekat sini. So break yang betul-betul ni dekat sini lah. 14/4 juga. See? 14/4 juga. Yang ni saya tak consider break sebab apa? Syarat break tu mestilah candle tu mestilah break and close above trend line. Lepas tu kan dia punya candle mana boleh macam ni. Dia mesti long white candle. Long white candle. So basically ada breakout dekat NU, mungkin bentuk atau cara dia break tu mungkin sedikit berbeza, but still ada break pada tarikh yang sama dengan AUD USD breakout. Okay. Now, pada masa yang sama juga, kalau anda perhatikan dekat AUD USD ni, saya ada kata tu hari dia nak jadi macam head and shoulder. Sorry, dekat sini. Sebenarnya dia dah break satu head and shoulder dekat sini. Okay, lepas tu dia break tapi dia tak pergi mana-mana. Dia main dekat 758, lepas tu pom, dia break dan sekarang nampaknya price meningkat semula. Dia duduk atas di atas garisan neckline yang dia break ni. So dia break kan, lepas tu dia main kat sini, this neckline jadi support pula, and then sekarang nampak gaya dia boleh meningkat lebih tinggi. Okay, so bagaimana pula dengan NZD USD? Okay, now dekat sini dia punya head and shoulder sini. Okay, head and shoulder dekat sini. Okay, so ada break juga ni, left high, right shoulder, break again. This breakout break balik neckline dan price berada di atas neckline. Okay, di atas. Not exactly the same, tapi still dia punya cerita dia sama. Okay, so on the left shoulder ni, which is kita punya high, high, high ni kan, ini adalah resistance. Okay, untuk price. Bagaimana pula dengan AU? Yang ini dah nak sampai. Dah nak break kalau kita ambil left. Okay, bukan 100% tetapi still dia punya cerita, jalan cerita dia sama. Jalan cerita dia sama. Okay.
So kalau saya tengok dari segi teknikal dekat sini, ada benar kalau anda kata AU dengan NU ni dia jalan sekali. Maknanya kalau satu naik, satu turun, I have to believe you. Betul saya kata itu adalah satu assumption yang bagus jugalah. Maknanya kalau anda buy di AU, might as well anda cari peluang untuk buy di NU. Same goes kalau anda sell di AU, might as well anda try untuk sell di NU. Okay. Mungkin kalau anda nak sell tu atau buy tu mungkin di time frame yang lebih kecil kan. Cuba cari entry di time frame yang lebih kecil lah. Saya buat perbandingan ni sebab kita nak tengok price movement, nak baca macam tu je. Okay, bukan nak cari entry, bukan nak cari entry. Okay. Yang keduanya, faktor yang kedua yang anda kena ingat ialah dua-dua ini AUD dan NZD, dia ni adalah commodity currencies tau. Commodity currencies. So kalau misal kata saya, ni kan saya tunjuk balik. Kalau saya buka dekat sini, contoh AUD, Audi pula keluar. Sekejap. Australia. Tu dia. Australia export. Okey. So saya tunjuk kat anda mana nak cari ni. Okey, ni oec.world ni kan. Okey. So kalau misal kata Australia ni, dia ni banyak ekspor apa yang kita panggil sebagai hard commodity. Okey, hard commodity. Contohnya apa ni. Ekspornya, top ekspor Australia, iron ore, biji besi, coal, arang batu, petroleum dan juga gold pun ada ni. Okey, gold pun ada. Okey, boleh. Alright. So, kalau misal kata dan lagi satu, siapa yang banyak import daripada Australia ni? Ni dia. Kat mana dia hantar banyak? Dia eksport ke mana? Dia eksport banyak ke China. Nampak? 39.1% export value dia even 111 billion. Besar gila guys. So China ni memainkan peranan yang penting. So that's why kalau misal kata kita pergi ke Sydney, tak terperanjat lah kalau kita tengok dekat Sydney tu ramai orang China. Ni China ramai gila. Dan even some of them pun, bukan some lah, ramai saya ingat yang dah ada property dekat sana. Yang dah ada property di Australia. So orang China sendiri. Okay, China. Alright. Boleh. So Australia exports dia banyak bergantung kepada China. Barang yang ataupun produk yang dia export, iron ore, coal, gold, ini antara yang terlibat, antara yang di export oleh Australia ke China. Dan of course ada negara-negara lain. Anda boleh tengok dekat Japan 14.6 kalau dibandingkan jauh gila lah. Sini. The most recent exports are led by iron ore, coal, petroleum gas, gold, aluminium oxide. The most common destination for the exports of Australia are China. See, China lead the way. Okay, so bagaimana pula dengan Australia pula, New Zealand. So kita klik dekat search button tu, dan kita type New Zealand dekat sini. Okay, so we go for countries. Okay. Okay, so kalau misal kata dekat Australia tu kan, kita kata dia export hard commodity. Kalau dekat New Zealand pula, dia lebih kepada soft commodity. So, macam mana kita nak categorizekan dia soft ke hard ni? Kalau soft ni, nampak tak dia punya produk apa? Concentrated milk, susu, sheep and goat milk, daging kambing, raw food, butter, frozen bovine meat. Okay. And exporting, sekali lagi, kat mana dia export banyak? Tu dia. Pun China juga. 27.6%. See? Of course, yang lain pun adalah. Japan 5.88. Dia pun export ke Australia. Yang ini soft commodity. Susu dia saja dah 14.2%. Susu Fernleaf ke apa kan, tapi yang saya nak beritahu ialah China ni sebagai dia punya pengeksport terbesar. Okay, so ini juga kita tahu both Australia dan New Zealand berkongsi eksporter dia tu, China.
So kalau ada news yang anda perhatikan daripada China sebagai contoh, okay, yang mana let's say dia kata China expecting to double up their export import on apa nama ni, on susu ke, on gold ke apa ke kan. So most likely on fundamental point of view kita akan dapat tengok demand untuk duit ataupun mata wang Australian dollar ataupun New Zealand dollar akan meningkat. So that's why China ni penting sebagai satu rakan dagang di Australia dan juga di New Zealand. Okey, dulu So, yang ketiga, back to yang ketiga, kita tengok dari segi trade dia, both of them ni dia adalah kita panggil major. So pair dia ni dia punya code dia adalah USD. So definitely lah in one point kalau misalnya saya letak indices mana dia? Okey. Saya letak ini adalah DXA. DXA ni apa? DXA ni adalah dollar index dollar index. So kalau misal kata dollar index tergolek macam ni, okey, even the recent drop from dollar index support, retest 1 2 pam, semalam jatuh banyak. Boom. So yang jatuh banyak ni of course kalau kita tengok dekat meja dia akan result in kenaikan in Australian dan juga New Zealand dollar. Okey, sebab dia adalah major pair dan kod dia berkongsi which is dollar US dollar. Okey, US dollar. Okey. So yang keempat ni dia. Kalau anda gajin-gajin kan, tengok dekat sini myfxbook.com, dia ada satu correlation table. Even at the correlation point of view, out dengan NZD USD ni, dia dah tulis dah. Dia punya correlation ialah 96.3%. Memang tinggi gila. Memang tinggi gila ni. Yang 100-100 ni dia dengan dia lah. Takkan nak tengok kan. So kalau misal kata macam ni, positive correlation, dia tak ada negatif depan. Positive correlation meaning that kalau AUD ataupun AU AUD USD naik, so ada ke barangkalian NZD USD pun akan naik. Same goes kalau AUD USD turun, NZD USD juga akan turun. Okey, yang ini saya tengok di daily. So kalau saya change the time frame, for example to 4 hours, this is what I used to trade. Dekat 4 hours banyak saya trade. And kalau kita tengok correlation dia menurun sedikit lah. 81.3 tapi still strong kan. Still lebih tinggi berbanding anda boleh tengok yang lain ni lah. Still sama. Sebab apa? Dia punya swing, dia punya pergerakan tu mungkin berbeza di time frame yang lebih kecil. Okay, so kalau saya kecilkan lagi time frame, saya pergi ke H1. So let's have a look. See, even dia punya correlation semakin berkurang, 68.8%. Okay, 68.8%. So kalau anda nak try ataupun kalau anda nak tahu how's the correlation between this pair, satu atau dua pair ni kan, anda boleh tengok dekat table ini. Ini table di myfxbook.com forex market correlation. Boleh usah dekat situ. Boleh share. Contoh macam ni lah. Ini di time frame H1 saya ternampak CATJ dengan GJ. Wow, 91.3%. Positive correlation. Positive correlation meaning that kalau CATJ naik, GJ ada kebarangkalian naik. So naik sebab apa? Maybe sebab kelemahan Japan. Sebab dia punya code is on Japanese yen. Okay? So guys, itu sahaja untuk anda. So terima kasih kepada yang bertanya. Kalau anda tak confident, anda nak buy dekat AUD, lepas tu anda sell dekat NU, dipersilakan. Tapi kalau anda confident, anda dapat cara entry yang cun-cun, anda dah buy dekat AU and then focus on buying dekat NZD USD also. Okay? So itu saja. Ya, by the way, dia punya correlation bukan 100% lah. Maksudnya ada kebarangkalian tak kita AUD naik, NZD turun? Ada, especially dekat time frame yang lebih kecil. Okay? So itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.